Assalamualaikum. Okey, hari tu ke kita dah belajar nak buat apa ni? Draft body talk ke. Okey, ni kita nak sambung pelajaran kita. Kita nak buat nak draft untuk bahagian tangan pula. Okey, sebelum tu Kak Ina royak lah. Sebab itu Kak Ina minta royak ke. Macam yang kita belajar buat hari tu ni, yang draft body talk ni, dari yang kita buat ni, body top ni, bahagian top ni, kita boleh olah macam-macam baju lah. Baju peplum, baju gaun anak, hak sambung pinggir. Lepas tu kalau kita nak buat dress labu pun boleh, kalau kita nak blouse pun boleh, kalau kita nak buat baju t-shirt anak pun boleh. Kita boleh olah lah daripada yang kita buat ni, body top ni, pola asas kita ni. Okay, InsyaAllah tu kita akan belajar lepas-lepas ni lah. InsyaAllah ni kita belajar hak asas dulu, hak kita nak buat body top. Okay, ni kita nak buat untuk bahagian tangan pula lah. Okay, ni Kak Ina nak buat untuk kali ni Kak Ina nak buat lengan baju, lengan panjang. Tapi kalau kita nak lengan pendek pun boleh, 3 suku pun boleh. Okay, macam ni Kak Ina garis siap-siap. Macam ni labuh tangan baju, Kak Ina buat 3 belah. Maksudnya ni kan, ni bahu, kita andaikan ni garisnya bahu. Kita tanda dari sini, kita tanda 3 belah inci. Dari sini kita nak labuh berapa macam ni. Kat ini labuh tangan baju 3 belah. Okey, kita tanda sini 3 belah. Lepas tu kita garis melintang. Okey, kita garisan melintang 3. Yang bahu ke kita nak tu kan, labuh baju 3 belah inci. Kita garis. Okey, kita dah dapat labuh lengan baju. Lepas tu kita nak cari labuh lengan atas pula. Okey, untuk kita buat keruk tangan baju. Okey, macam ni. Kak Ina akan guna formula dia keliling dada. Keliling dada yang kita belajar sebelum ni 23 inci ke. Okey, 23 inci ni kita akan bahagi dengan lapis. Lapis ni formula dia tahu. Formula yang Kak Ina gunalah. Okey, jadi kita akan dapat 2.875, tapi Kak Ina akan gunakan kepada 3 inci. Okey, Kak Ina akan gunakan kepada 3 inci. Okey, kita akan garis sini dari bahu ni ke garis ke hak kita dapat ni kan, 3 inci. Okey, macam ni Kak Ina tanda 3 inci. Itu kita garis saja. Kita garis ni, Kak Ina dah tanda sebenarnya. Okey, kita garis. Okey, kita garis. Lepas tu kita nak cari untuk kita buat keruk dia. Untuk kita buat keruk tangan, keruk baju ni ke. Okey, Kak Ina akan guna Kak Ina akan guna baju ni. Kak Ina akan guna bahagian kita draft baju ni, bahagian ni. Kak Ina akan guna bahagian keruk ni. Okey, Kak Ina akan ukur ni. Kak Ina akan ukur antara keruk lengan depan dengan belakang. Kita ambil tali aci, kita ukur. Kita akan start ni daripada ni. Okey, kita letak tali aci kita ni. Kita letak gini. Kita letak. Lepas tu kita ikut laluan ni. Kita ikut laluan tengah-tengah ni antara keruk leher depan, keruk leher belakang. Okey, macam ni Kak Ina dapat. Okey, Kak Ina dapat 5.3/4. Okey, Kak Ina dapat 5. Tulis sini 5.3/4 bersamaan dengan 5.75. 5.3/4 Kak Ina dapat. Okey, dari 5.3/4 ni, okey, ni kita dah selesai. Kita letaklah tepi. Okey, 5.75 tu kita nak buat keruk baju, keruk lengan baju kan, keruk bahu dia. Kita nak keruk bahu. Okey, 5.75 tu Kak Ina akan tolak setengah inci. Jadi Kak Ina akan dapat 5.25. Jadi kita akan ni, kita akan bermula dari ni. Dari ni. Ni kan kita andaikan bahu kan. Kita akan bermula daripada sini. 5.25. Okey, kita tanda 5.25 inci.
Okey, lepas tu kita garis. Okey, kita garis. Okey, kita garis. Kita garis ni. Lepas tu kita nak buat ni kerut dia. Okey, kita nak buat kerut dia. Okey, kita nak buat kerut dia pula. Kerut bahu. Okey, apa ni? Yang kita dah garis ke? 5.25 tu ke? Okey, kita dah garis. Lepas tu kita akan 5.25 ni yang kita garis ni, kita akan bahagi 3 tau. 5.25 kita akan bahagi 3, kita akan dapat 1.75. Okey. Kalau kita tak guna kalkulator, kita boleh je kita ambil 5.25 ni, kita bagi dengan talitik pun boleh. Kita bagi sama banyak lah. Kita bagi sama banyak. Okey. Kalau kita tak guna kalkulator, kita boleh guna talitik, kita bahagi 3. Jadi kita akan dapat 3 bahagi 1, 2 bahagi ni. Lepas tu yang bawah ni 3 bahagi. Tu kita tanda. Boleh juga kalau kita nak guna talitik, bagi 3. Maksud ni ke? Kita dapat kat unit kalkulator ni sama juga. Kat ini dapat 1.75. Okey, kita tanda 1.75. Tanda 75. Sini pun sama, kita tanda 1.75. Kita dapat 1.75. Lepas tu yang ni, yang garis ni, yang kita dapat ni, ni yang kedua yang kita tanda ke, 1, 2. Kita bahagi pula 2. Kita guna talitik saja. Okey, kita letak tempat kita tanda tu, kita bahagi 2. Kita lipat sini. Lepas tu kita tanda tengah. Lepas tu dari tengah ni kat ini turun 0.25. Okey, kita tanda. Lepas tu hak ni, hak mula-mula kita tanda tadi tu, kat ini naik kat ini naik setengah inci. Okey, kat ini naik setengah inci. Lepas tu kat ini freehand saya tahu. Kalau nak guna pembaris pun boleh. Pembaris apa ni? Nak guna pembaris yang ada yang pembaris air tu, maksudnya kalau nak guna pembaris ni pun boleh. Kita sambunglah titik tu. Macam kat ini suka freehand je. Kalau guna pembaris air pun boleh. Biasakan kita buat dengan pembaris ni kan. Ni pembaris air kan, pun boleh kita sambung. Ini kat ini suka buat freehand saja. Okey, kita freehand, kita sambung titik-titik yang kita dapat tu. Okey, kita dah dapat kerut bahu baju. Okey. Ni kita dah dapat kerut bahu. Jadi kita nak ukur. Kita nak ukur tau. Nak tengok sama ada dia sama ke tak, kerut kita dapat ni sama ataupun lebih ataupun kurang dekat dengan kerut ketiak di pola badai kita buat ke. Kita akan ukur lah. Okey, tadi di kerut kerut ketiak badai kita dapat 5.75 ke. Jadi ni Kak nak ukur. Okey, kita ukur, kita letak tali aci ni, kita ukur dekat yang kita buat ni. Okey, kita letak atas kerut yang kita lukis ni. Kak ini tengok Kak ini dapat berapa. Okey, Kak ini dapat 5.5 tau. Okey, kita dapat 5.5. Di kerut badai tadi kita dapat, kerut ketiak badai tadi kita dapat 5.75 ke. Okey, kalau kita dapat 5.5 tak ada masalah. Maksudnya kalau kita kurang dalam 1/4 tu, kita boleh guna lagi pola ni tau. Maksudnya dia tak ada masalah lah. Dia cukup lagi untuk kita buat sambung di body nanti. Dia masih ada lebih kain lagi lah sikit-sikit tu kan. Kalau kita terlebih pun, kalau kita terlebih dalam 1/4 inci, maksudnya kita dapat dalam inci
Kalau dibadai tadi kan Kak Yuni dapat 5.75 kan. Kalau kita diukur sini kita dapat 6 inci. Jadi tak ada masalah lah kalau kita lebih dari 1/4 inci atau kurang 1/4 inci, kita boleh guna lagi pola ni. Okey. Ni dah kira boleh gunalah pola ni. Okey, ni Kak Yuni nak sambung untuk bahagian hujung tangan. Okey, macam hujung tangan nak Kak Yuni. Kak Yuni ambil ngam-ngam, Kak Yuni ukur lilik tangan dia tu 4 inci. Jadi 4 inci tu Kak Yuni akan tambah kelonggaran dia 3 inci. Ni bergantung lah, nak tambah 2 inci pun boleh. Tapi Kak Yuni suka 3 inci lah. Maksudnya dengan keluasan 3 inci tu, dengan basi 3 inci tu selesa lah untuk anak pakai. Okey. Jadi 4 campur 3 sama dengan 7. 7 ni kita akan bahagi 2. Jadi kita akan dapat 3.5 Betul tak? 7 kita bahagi 2 sama dengan betul lah, kita dapat 3.5. Jadi kita tanda je kat sini 3.25. Okey, kita tanda 3.25. Lepas tu kita ambil je pembaris curve tu ataupun pembaris ni. Kak Yuni suka guna pembaris ni. Kalau tak ada pembaris ni, boleh je guna pembaris curve yang biasa tu kan. Kita garis je. Dari garis yang kita dapat ni, kita garis. Okey, dah dapat pola tangan. Tapi kat sini, yang dekat ujung tangan ni, Kak Yuni akan naik 0.5 inci. Okey, kita garis. Kita buat baru, garis baru. Okey, kita dah dapat. Okey, kita dah dapat pola bagi tangan. Ni Kak Yuni dah siap pergunting yang kita buat saat ni, pola tangan. Ni yang kita buat sebelum ni, pola top body. Kak Yuni dah siap gunting pun. Okey, untuk cara nak gunting ni Kak Yuni akan upload asing sebab ni macam panjang sangat Okey, Kak Yuni akan upload ni. Kak Yuni akan tunjuk cara nak gunting ni untuk beginner tahu, beginner nak belajar jahit baru-baru nak bermula menjahit baju, baru-baru nak buat pola, mungkinlah tak tahu kan nak cara nak gunting pola. Sebab macam pola Kak Yuni Kak Yuni guna depan, Kak Yuni buat satu pola depan dengan belakang. Okey, hak tu nanti Kak Yuni akan upload video lain cara nak gunting pola. Okey, terima kasih hak mana tengok kali cara Kak Yuni draft pola tangan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Kak Yuni Zulaini. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.